Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Berita yang menggempakan sahabat-sahabat semua dan juga perkara yang sedang trending di media sosial apabila dikatakan ya Peguam Muhyiddin Yassin dan Patian juga bersatu sekarang ini disiasat ya berkaitan dengan skandal rasuah ya yang terkait dengan isu 1MDB. Itu dia perkara yang amat mengejutkan sahabat semua. Jadi beberapa hari lalu saya juga telah memberikan update ya berkaitan dengan perkara ini. Tapi hari ini sekali lagi saya mau membawakan Anda ya versi kongsian ataupun pencerahan daripada Brother Iswardi berkaitan dengan perkara ini. Jadi menarik untuk kita tonton dan juga dengar sendiri apakah pencerahan daripada Brother Iswardi ya berkaitan dengan isu panas ini. Mari kita tonton sahabat semua. Yang pertama sekali kita cerita tentang 1MDB. Hari ini apa orang kata ada soal balas berkenaan dengan 1MDB. Berkenaan dengan 1MDB, soal balas berkenaan dengan 1MDB. Kejap. Oleh Peguam Najib. Dan penganalisa Bank Negara Malaysia pertahan laporan jejak wang. Baik. Kita baca. Penganalisa Bank Negara Malaysia mempertahankan laporannya mengenai jejak wang yang melibatkan berbilion ringgit dana 1MDB yang didakwa akhirnya dimasukkan ke dalam akaun peribadi bekas Perdana Menteri Najib Razak. Semasa pemeriksaan balas di hadapan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi tadi, saksi pendakwaan ke-47 Adam Arif Muhammad Roslan memberitahu Peguam Bela Tania Skiveti berhubung kesimpulannya bahawa 20 juta USD atau 60 juta ringgit dana 1MDB mengalir daripada Putera Faisal dalam converted comma Putera Faisal dari Arab Saudi ke akaun tertuduh pada 2011. Now, Skiveti bertanya, tanpa melihat akaun bank Riyadh Duli yang teramat mulia Putera Faisal dan Putera Saud untuk bulan Februari hingga Jun 2011, anda tidak boleh membuat kesimpulan dalam laporan jejak wang bahawa 20 juta USD kononnya diterima antara Februari 14 Jun dalam akaun M Islamic dikekalkan atas nama M Private Bank akaun 694 Najib boleh dikesan kepada bond 1 MTN Nota Jangkasan Islam yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelaporan Terengganu iaitu sebelum menjadi 1MDB pada 2009. Adam kata, saya tidak setuju. Saya pertahankan laporan saya. Ia boleh dikesan. Terdahulu sebab dia kata, macam mana kamu boleh buat kesimpulan bahawa duit itu tidak datang tanpa melihat akaun Riyadh Duli yang maha mulia itu. Dia kata kita tak boleh terus buat kesimpulan bahawa duit itu bukan datang daripada akaun Riyadh. Dia kata mungkin dia datang daripada akaun Putera Raja itu. Terdahulu semasa proceeding hari ini, Hakim Perbicaraan Colin Lawrence Sekorah, Ketua Guam Bela Muhammad Syafiq Abdullah telah menyoal balas Adam sama ada saksi itu melihat penyata Riyadh Bank. Adam mengaku dia tidak melihat penyata bank itu. Apabila Syafi'i meneruskan soalannya, Adam menjelaskan dia masih boleh membuat kesimpulan bahawa dana 1MDB berakhir dalam akaun Najib kerana dia mempunyai akses kepada salinan penyata bank Good Star Limited yang diperbadankan di Seychelles serta penyata akaun Bank Malaysia daripada Najib. Bermakna, saksi menjelaskan dia dapat melukis carta jejak keuangan 1MDB tanpa memerlukan akses kepada akaun Riyadh. Good Star didakwa dikaitkan dengan ahli perniagaan buruan Jolo yang didakwa oleh pendakwa raya bersekongkol dengan Najib. Pihak pendakwaan sebelum ini berhujah bahawa aktiviti pembekalan di Seychelles itu telah menerima dana 700 juta USD daripada 1MDB. Memang tujuan disuntik dana itu ke dalam Petro Saudi International pada 2009. Adam hari ini berkata dia tak perlu melihat rekod bank Riyadh kerana penyata bank Good Star menunjukkan sejumlah 24.5 juta USD telah dipindahkan daripada akaun Seychelles itu ke dalam akaun Riyadh dalam dua peringkat. Satu pada 8 Februari dan kedua pada 10 Jun 2011. Penganalisa BNM itu menyorot bahawa rekod Bank Najib menunjukkan tertuduh menerima 20 juta dalam dua bahagian iaitu 24 Februari 2011. Yang pertama tadi 11 Februari 2011 ke akaun Riyadh, kemudian Najib terima 24 Februari dan yang kedua 10 Jun ke dalam akaun Riyadh tetapi Najib terima 14 Jun. So dia macam masuk akaun Riyadh kemudian masuk akaun Najib. Berdasarkan jarak antara tarikh Good Star menghantar dana ke akaun Riyadh dan tarikh akaun Riyadh Bank menghantar dana ke akaun M Private Bank Najib serta kedekatan nilai dana yang dihantar ke dalam akaun Riyadh Bank dan nilai dana yang dipindahkan ke akaun Private M adalah munasabah dipercayai bahawa akaun Riyadh Bank telah digunakan sebagai akaun pass-through untuk memindahkan wang daripada Good Star yang berasal daripada subjek 1MDB. Adam berkata, transaksi Putera Faisal didakwa berlaku semasa pertama
fasa pertama daripada fasa yang menyaksikan sejumlah 2.28 bilion mengalir dalam akaun Najib daripada 2011 sehingga 2014. Dia cerita dia macam ni. Dia akaun Riyad ni, so-called putra Riyad ni, dia kata dia jadi akaun orang tengah. Dia akaun orang tengah. So dikatakan bahawa duit 1MDB, bukan dikatakan, duit MDB memang sah masuk ke dalam akaun di pulau Sicily ni. Sicily, whatever lah nama pulau tu kan. Di akaun bank offshore ni. Duit daripada akaun bank offshore ni kemudian dimasukkan ke dalam sebuah akaun bank Petro Saudi ni di Riyadh. Kemudian daripada itu terus duit itu ditransfer ke dalam akaun Najib, private account dia. Nah, jumlah yang masuk itu dan tarikh itu tidak berapa jauh, dalam jarak yang dekat. Jadi dia kata bila dia tak perlu tengok akaun tengah pun, betul ke akaun itu adalah duit daripada, tak perlu. Kerana transaksi itu sendiri menunjukkan bahawa ada transaksi masuk daripada akaun ini, sebab dia ada dua akaun. Akaun Sicily dia ada dan akaun M-Bank dia ada. Cuma dia tak ada dan dia tak lihat akaun daripada Riyadh. Jadi sebenarnya dia kata chain ataupun aliran itu berterusan. Tak apa orang kata, tak putus. Sebab Najib claim bahawa dia dapat duit daripada putera raja. Sedangkan putera raja tidak pernah mengatakan dia bagi duit pada Najib. Tak pernah, tak ada surat, tak ada dokumen mengatakan. Malah account company yang kita kata Petro Saudi tadi pun adalah company yang dipertikaikan. Itu dalam kisah yang lain nanti mungkin akan didedahkan lah. Tetapi sekarang ini yang berlaku dalam situasi yang ada dalam negara kita. So the trial, saya kata trial untuk 1MDB bernilai 2 something bilion, 22.3 bilion ini masih lagi berterusan dan sedang berlangsung sekarang ini. Ni kes lain daripada SRC. SRC dikena 12 tahun penjara dan denda. Yang ini adalah 2.2 bilion. SRC lebih kurang berapa puluh juta macam itulah dia punya nilaian dia. Baik. Right, kita terus kepada defisit hutang negara. Dan kenapa benda ini nanti saya akan cerita penting berkaitan dengan kenapa Singapore dollar lebih kukuh berbanding dengan USD. Dengan RM. Malaysia alami defisit 99 bilion. Hutang negara meningkat kepada 1.08 trilion. Hutang persekutuan pada akhir 2020 dicatatkan sebanyak 1,079.591 bilion ataupun 1.08 trilion, meningkat sebanyak 100 bilion, hampir 100 bilion, 99.77 bilion atau 10% berbanding dengan 2021 iaitu 979 bilion. Ketua Audit Negara Datuk Wan Suraya Wan Muhammad Razif berkata nisbah hutang persekutuan dicatatkan pada kadar 60.3%. Kalau kita tengok ini adalah jumlah dia. Hutang negara 2021 979.8 bilion, kemudian 2022 naik kepada 1.079 bilion. Kemudian kita ada komitmen kewangan 284, liability PFI Private Financial Initiative 34 bilion, pelbagai liability 0.15 bilion. Hutang jumlah terakhir kita pada 2022 adalah 1.399 bilion, berbanding dengan 1.3 bilion pada hujung 2021. Katanya nisbah statutory hutang persekutuan yang membabitkan bil pembenaran Islamik terbitan pelaburan kerajaan adalah nisbah 57% berbanding dengan GDP. Nisbah ini adalah di bawah had statutory 65% kepada GDP. Okey. Jadi kalau kita tengok bahawa jumlah had ini telah jumlah hutang ini telah meningkat, dan kalau kita tengok kenapa perkara ini sangat signifikan sebenarnya dalam kita nak berbincang soal mata wang negara. Saya akan cerita tentang mata wang negara. Kenapa hutang negara ni antara perkara yang signifikan. Dan menjadi sebab kenapa kestabilan mata wang itu penting untuk nak melihat perkara ini. Now, even katakanlah Ketua Audit Negara kata kewangan negara stabil meskipun hutang meningkat. Ketua Audit Negara memberi gambaran peningkatan hutang negara bukanlah suatu boleh dibimbangkan. Laporan Ketua Audit Negara mendedahkan bahawa hutang negara telah meningkat 10.2% dari 21 hingga 2022. Saya ingin menegaskan bahawa penyata keuangan adalah stabil, malah jauh lebih baik berbanding tahun lepas. Jadi, ya, hutang telah meningkat, tetapi pada masa yang sama hasil dan prestasi keuangan kita juga meningkat. Dari sebab itu kita beri pendapat tanpa teguran dengan perangan hal lain yang pangkatnya lebih tinggi berbanding 2 tahun lepas. Hutang tidak dapat dielakkan kerana kita memerlukan lebih banyak wang untuk program dan juga membolehkan kita menggunakan pinjaman dan pembayaran balik. Secara keseluruhan, ia lebih baik daripada tahun lepas dan stabil, katanya. Menurut laporan hutang negara meningkat daripada 900 bilion kepada 1 trilion. Kalau tuan-tuan nak faham 1 trilion tu macam mana, dia macam ni. 1 bilion ke 1 juta tu, umpama tuan-tuan ada RM1,000,
1 bilion tu RM1,000 lah. 1 juta tu RM1. Itu beza dia, maksud dia. Now, 1 bilion kepada 1 trilion, umpama dia, tuan-tuan ada 1 juta ringgit dan RM1,000. Itu beza dia. So, satu hutang negara kita adalah 1.5 trilion sekarang ini. Last sekali, pada penghujung 2022, kita tengok 1.4 trilion. So, naik 100 bilion selepas itu, sekarang ini menjadi 1.5 trilion. Bukan bilion lagi dah, trilion dah hutang kita. Now, kenapa perkara ini fundamental, tuan-tuan? Kenapa perkara ini fundamental? Dan yang saya nak hujahkan pada malam ini, tuan-tuan, minta maaf, yang ini dry sikit. Minta tuan-tuan sabar untuk lihat presentation saya. Kenapa mata wang USD itu adalah lebih baik daripada mata wang RM, Ringgit Malaysia? Bukan setakat Ringgit Malaysia, tetapi juga mata wang di serantau ASEAN adalah lebih baik USD, Singapore dollar berbanding mata wang di serantau negara-negara ASEAN di sekeliling. Kenapa? Apa yang kita boleh belajar daripada Singapore dollar? Alright. Ni tak ada kena-mengena gambar ni. Malaysia, masalah kewangan dan apa yang kita boleh belajar daripada Singapura. Suatu yang kita boleh kaji. Okay, ini saya berkaji secara umum saja. Now, secara fundamentalnya, kenapa Singapore Sing dollar lebih kukuh berbanding dengan RM, Malaysia ringgit? Ada 4 faktor. 4 faktor. Dia banyak tapi 4 faktor ni utama. Yang satu adalah pelaburan luar negara yang kukuh. Kan dia ada overseas investment dan juga internal investment yang kukuh. Saya nak cerita yang nombor satu ni, Singapura adalah negara di mana dia mempunyai hutang luar lebih daripada 1.7 trilion USD. Bukan RM, USD. Kita 1.5 trilion RM. Dia hutang luar negara 1.7 trilion USD. Tetapi, semua hutang itu adalah dalam bentuk kredit kerana dia adalah financial hub. Bermakna, negara luar letak duit di dalam financial institution di Singapura dan Singapura letakkan itu sebagai kredit. Maksudnya dia berhutang. Memang pun. Itu kredit. Jadi duit itu dia boleh invest dekat luar. And that's why dia strong. Sedangkan dan Singapore kalau kita kira, dia dikira sebagai net debtors. Dia tak ada hutang sebenarnya. Sebab kan oleh antara perkara lain, oleh perkara itu. Okay. Itu kita tolak tepi. So dia ada pelaburan luar negara yang kukuh dan pelabur yang masuk ke dalam negara yang kukuh. Antara sebabnya juga ialah dia ada open market. Singapura adalah negara yang buat open market dalam perniagaan dia. Dia ada infrastruktur yang kukuh. Dia ada polisi yang sangat telus. Ini antara perkara yang kita boleh belajar. Now, nombor 2, credit score yang baik berbanding Malaysia. Credit score, kalau kita tengok Fitch Tech, Fitch kalau silap saya, boleh Google lah. Singapore mempunyai credit rating AAA berbanding dengan Malaysia sekarang ini BB+, BBB+. Malaysia pada zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Menteri Keuangan pernah mencapai AA. Kita pernah mencapai kadar keuangan pada tahun 1995-96, kadar rating kita, skor rating kita kalau tak silap saya pada waktu itu, saya cek adalah AA kalau tak silap saya. Then we going down the drain. Kita semakin teruk dan akhirnya sekarang ini credit rating kita BB+. Nah, kenapa benda ni signifikan? Bila credit rating score itu semakin baik, daripada segi interest hutang, kita negara-negara ni berhutang. Bila kita berhutang, credit score kita teruk, bermakna interest yang akan dikenakan pada kita akan lebih tinggi berbanding dengan kalau kredit rating kita baik. Itu secara fundamental. Kemudian foreign exchange reserve negara Singapura lebih tinggi berbanding Malaysia. Kalau kita compare dengan penduduk dia, kalau kita tengok Sing dollar punya foreign exchange reserve ada 115 bilion USD berbanding Malaysia hanya 111 bilion sahaja. Now dia fluctuate dan paling tinggi Sing dollar pernah ada pada tahun 2022 foreign exchange reserve dia mencapai sehingga 500 bilion USD pada tahun 2022. Dan akhir sekali dia ada current account yang surplus berbanding dengan kita yang akan sentiasa defisit sepanjang masa. Sebab itu bila orang tanya kenapa negara kita asyik defisit saja, apa ya? Kenapa kita nak surpluskan? Ini antara sebab. Fundamental ini yang kita kena belajar dan kita kena mula perkukuhkan dalam negara kita. And that's why kenapa Anwar Ibrahim pergi ke luar negara, cari Elon Musk, cari Amazon, cari untuk dapatkan pelaburan. Kenapa kita nak kena kurangkan hutang kita? Sebab credit score kita kena baikkan. Kenapa kita kena tingkatkan foreign exchange reserve kita dan current account surplus? Baik. Now, apa signifikannya AAA rating ini? Kenapa dia jadi AAA rating? 5 faktor yang menyebabkan dia jadi AAA rating. Yang pertama adalah aset yang kukuh kerana tata kelola yang baik. Saya kata tadi Singapura mempunyai polisi keuangan yang telus. Dia ada polisi keuangan yang sangat telus.
Kemudian kedua, saya tak nak go detail tapi tuan-tuan boleh baca macroeconomic framework yang baik. Dia mempunyai framework yang baik daripada segi ketelusan, daripada segi keterbukaan mereka, daripada segi transparansi dalam buat bisnes. Singapore antara top 5 most transparent in the world dan nombor 1 daripada competitiveness. Di seluruh dunia, Singapore nombor 1 daripada segi buat bisnes. Kemudian business environment yang memikat pelabur sebenarnya. Kerangka perundangan yang kukuh, dia ada undang-undang yang memang strict dalam bab rasuah ini. Dan infrastruktur yang efisien. Bila dia buat kerja, dia efisien. Dan Singapore, lebih 50% penduduk dia adalah high skill labor. Yang ini kenapa Rafizi dok cakap, kita kena bergerak kepada high skill labor. Kita kena bergerak kepada high skill labor. Kita boleh ekspor kita punya apa orang kata minda kita keluar. High skill labor ni, Singapore ada lebih 50% workforce dia adalah high skill labor. Now, masalah Malaysia, saya sebut tadi tentang public debt, kita ada public debt yang tinggi. Now, Singapore pun tinggi itu saya kata tadi. Public debt Singapore, dia ada foreign debt di mana 1.7 trilion USD dia disimpan dalam bentuk kredit. Dia adalah kredit, dia menyimpan financial, dia boleh laburkan balik. Even dia ada public debt yang tinggi, dia boleh compensatekan dengan itu. Kita, masalah, dan Singapore ada polisi kalau dia buat hutang dia tak boleh digunakan untuk bayar gaji, bayar infrastruktur pembangunan. Dia tak boleh. Dia ada polisi itu. Dia hanya untuk beberapa perkara. Tuan-tuan boleh Google sendiri apa benda yang dia buat. Antaranya, dia letak dalam EPF. Yang tu, dia manage hutang dia dengan baik. Sangat baik. Tetapi Malaysia, kita tak manage hutang kita dengan baik. Ini benda yang kita warisi. So, kita kena perbetulkan. Yang kedua, masalah Malaysia, political uncertainty, political instability. Yang ni saya sebut tadi. Bagaimana tak stabilnya politik kita menyebabkan kita ada masalah rating. Rating itu dia akan tengok. Sebab rating ni kenapa? Pelabur-pelabur dia nak tengok. Dia nak labur dalam satu negara, dia tengok rating. Kalau tengok rating kita teruk, atau dia nak bagi hutang, dia akan tengok rating. Dan rating ini antara lain, dia akan tengok political uncertainty. Sebab itu kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim tegas mengatakan kita kena dapat 2/3. Sebab untuk memastikan political uncertainty ini tidak berlaku at least dalam tempoh 2 penggal ini. Yang ketiga, pendapatan yang sederhana berbanding perbelanjaan operasi yang tinggi. Ini masalah kita juga. Kita punya pendapatan kita memang 300 bilion USD, tetapi tetapi itu tidak tinggi berbanding negara-negara serantau kita. Itu sederhana je, it's just normal. It's just average, kita kata. Tetapi perbelanjaan operasi kita amat tinggi. Kalau kita tengok bajet, tonton tengok bajet Jumaat ini dibentangkan. Dan bajet-bajet sebelum ni pun, kita tengok operational expenditure di dalam kita punya bajet mencapai 200 bilion lebih berbanding dengan pembangunan, expenditure untuk pembangunan kita yang only probably around 70 to 100 billion saja. Tuan-tuan boleh tengok sendiri nanti. Dan yang keempat, bajet yang terhad untuk medium term consolidation measures. Itu saya kata tadi, disebabkan oleh perbelanjaan operasi kita yang tinggi, menyebabkan bajet itu terhad sehingga hanya untuk medium consolidate. Kita nak buat bajet sampai ke medium term tu tak boleh. So bajet kita hanya untuk short term sahaja, berbanding dengan negara Singapura. Now, punca utama ringgit lemah berbanding Singapura antara lain polisi keuangan yang digunakan oleh dua-dua pihak. Bank Negara Malaysia menggunakan kaedah OPR. Dia, so kalau kita tengok Singapura dengan Malaysia, Bank Negara Malaysia menggunakan kaedah OPR. So, bila USD mengukuh, RM menjadi lemah. The only way, sebab apa? Okey, dia macam ni. Secara asas dia, saya nak cerita je lah. Ni tuan-tuan boleh tengok secara detail lepas ni. Dia macam ni. Bila inflasi menaik, kenapa mata wang USD mengukuh? Kita tengok yang tu dulu. Mata wang USD mengukuh apabila inflasi di US meningkat. So, dia kena tingkatkan interest dia. Macam OPR lah. Overnight policy rate. Dia kena tingkatkan interest dia. Bila interest dia meningkat, maka pelabur luar nampak USD ni lebih menarik daripada negara-negara lain. So, dia belilah mata wang USD. Sebab apa? Pulangan akan lebih. Jadi, bila mata wang dia beli lebih, maka mata wang dia mengukuh. That is generally what happen in US right now. Now, di negara kita, macam mana, apa yang kita boleh buat? Salah satu kaedah, kita boleh naikkan OPR. Supaya pelabur yang beli USD tadi balik kepada negara kita dan belilah mata wang negara kita. Namun, kalau kita naikkan OPR nili-wili, sesuka hati kita, sebab nak pelabur itu naik, implikasi dia kepada rakyat. Kalau OPR naik sesuka hati, boleh kita naikkan, pelabur naik, mata wang kita mengukuh berbanding USD, tetapi OPR naik, hutang-hutang rakyat juga akan meningkat. So, which one tuan-tuan nak? Which one tuan-tuan nak? So, apa solution dia? Now, berbanding dengan Singapore. Singapore buat macam mana? Now,
Singapura ada satu polisi yang dinamakan Singapore Dollar Nominal Effective Exchange Rate atau SNER. $NEER. Singapore Dollar Nominal Effective Exchange Rate. So dia buat macam mana? Apa yang Singapura buat ni macam ni. Apa yang Singapura lakukan, tuan-tuan boleh baca ini, tapi saya summarizekan. Apa Singapura buat? Dia tidak bergantung kepada USD alone. Dia tidak bergantung kepada USD sahaja. So apa dia buat? Dia ambil mata wang negara-negara yang dia trade. Seperti China, Europe, Malaysia, Indonesia, India, negara-negara yang dia trade, dia letak mata wang ni di dalam satu basket. Now, apabila inflasi meningkat, apa yang dia buat? Dia ada satu dipanggil band. Dia ada band yang dia akan kira. So daripada calculation itu dia akan tengok kalau meningkat, maka policy maker dia akan beli atau jual mata wang tersebut. Jadi daripada situ dia boleh kekalkan mata wang. And for so many years Singapore punya mata wang berbanding USD dia tak lari jauh. That's why sekarang ini satu USD lebih kurang 1.4 Sing dollar. Now, that is how it goes dalam negara seperti Singapura. Now, Singapura boleh buat. Kenapa? Pertama, negara dia tak besar. That's why they can do it. Kenapa negara lain tak buat is? Satu, negara dia negara yang kecil. Kedua, about almost 6 million population saja. Kedua, dia buat open market. Maksudnya dia punya market dia memang very open. Yang ketiga, dia nak bagi tahu, kebergantungan dia rely banyak kepada import berbanding dengan ekspor. Alright, itu yang satu. So dia letak pada basket. So dia tak bergantung pada USD alone. Dia letakkan pada basket-basket yang banyak. Maksudnya mata wang ini dia letak dalam satu basket. So daripada basket itu dia boleh bermain, dia boleh kalau sekiranya naik turun mata wang, so dia boleh beli, policy maker dia boleh beli. Now jadi dan adjustment tersebut, adjustment kepada band sama dia naik atau turun, dia akan buat 2 kali setahun, iaitu pada bulan April dan pada bulan Oktober. So mata wang itu daripada China, Hong Kong, US, Malaysia, Euro, Indonesia dan sebagainya dia letak dalam satu paket. So kenapa dia boleh buat? Macam saya sebut tadi. Now ni yang menarik. So, kalau kita dah tak boleh rely kepada USD alone, kita tak boleh tingkatkan OPR kita, nilai wili sesuka hati kita. Untuk nak menarik balik pelabur tadi, kita tingkat OPR, rakyat akan susah. So, macam mana kita nak buat? Yang ini Anwar Ibrahim fikirkan. So, akhirnya, 2-3 hari ini tak ramai orang tahu. Okay. Ini Anwar Ibrahim buat. Malaysia pursuing de-dollarization trading in ringgit. Perdana Menteri. Saya nak cari dalam bahasa Malaysia. Tak ada. Ada kot, tapi lah. Kerajaan melalui Bank Negara Malaysia sedang meneliti inisiatif untuk menggalakkan negara-negara trading ataupun berdagang di dalam local currencies ataupun mata wang tempatan, kata Anwar Ibrahim. This is in line with his view for Malaysia to reduce its reliance on the US dollar in trade and investment. Ini selari dengan pandangan Malaysia untuk mengurangkan kebergantungan kepada US dollar dalam perdagangan dan juga dalam pelaburan. Anwar berkata, Malaysia telah mengadakan beberapa negosiasi dengan China, Indonesia dan Thailand dan telah mula menggunakan local currency di dalam transaksi kepada 3 negara ini. Kita berjaya menggunakan local currency dengan Indonesia, Thailand dan China. Namun begitu, bukan semua negara sekarang ini terlibat di dalam komoditi dan juga perdagangan antarabangsa. Sebab itu kita mencadangkan de-dollarization. Dia memberitahu Dewan Negara. Anwar menjawab soalan Awang Hashim daripada PN Pendang berkenaan bagaimana government untuk deal dengan ringgit decline against the US dollar. Kemudian Perdana Menteri menegaskan bahawa nilai ringgit tidak ada kaitan dengan fundamental seperti keadaan perkembangan ekonomi, investment, falling inflation ataupun falling unemployment rates. Tetapi dia sebenarnya telah dia sebenarnya berkesan ialah influence ataupun dipengaruhi oleh United States Federal Reserve yang telah menaikkan interest rate. Itu saja. Sebab US dah naikkan Federal Reserve interest rate kerana inflasi meningkat di US. Now in the effort to reduce Malaysia's reliance on US dollar, Anwar previously proposed for Asian countries to establish the region-on version of International Monetary Fund or IMF. Financial expert previously suggested having an Asian Monetary Fund would provide Asian countries with a better alternative during crisis.
Itu antara cadangan yang dikemukakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, which is something yang sepatutnya kita lihat sebab Singapore dah buat. I think kita boleh belajar a lot daripada Singapore, bagaimana Singapore put all the currency di dalam basket, dan dalam basket ini dia orang twice every year, iaitu April dan Oktober, mereka akan adjust kedudukan mata wang melalui monetary MAS, dari satu body dipanggil MAS di Singapore, di mana mereka akan monitor dan mereka akan adjust accordingly, dan menyebabkan Singapore antara negara daripada segi mata wang, trading, competitiveness yang terbaik di dunia. So these are the lessons yang kita boleh belajar daripada Singapore, dan mungkin sesuatu yang kita boleh adapt. Nah, kenapa? Terbaik sahabat-sahabat semua. Itu dia pencerahan padu daripada Brother Iswardi, beberapa isu. Namun satu isu yang mengejutkan kita adalah apabila dinyatakan Peguam Muhyiddin Yassin dan bersatu disiasat berkaitan dengan rasuah, isu membabitkan ataupun terkait dengan 1MDB. Bersih sangatlah. Yang kita tahu, mungkin seperti mana yang diberi nama oleh rakyat di luar sana, geng-geng mereka ini adalah geng sapu bersih. Itu dia. Jadi sampai di sini saja. Terima kasih kerana menonton ya dari pencerahan Brother Iswardi ini, dan jika Anda mau kongsikan video ini, boleh kongsikan kepada kawan-kawan yang lain juga untuk lebih details ya. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Orek Channel, sehingga kita berjumpa lagi. Bye bye.